Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita buat bulan haji. Okay, kalau sempat kita buat sampai habis lah, sampai bahagian C. Kalau tak kita buat bahagian A dengan B ataupun mana yang sempat lah. Okay, first kali saya nak bagi jawapan dulu. Kat bahagian A, so awak tanda jawapan awak. So nombor 1 B, bola. Nombor 2 C, 3 dadu. 4 C, 5 A, 6 dadu, 7 dadu, 6 7 dadu, 8 A, 9 bola, 10 dadu, 11 A, 12 dadu, 13 bola, 14 A, 15 dadu, 16 C, 17 bola, 18 A, 19 C, 20 C. Okey, dapat? Boleh? Boleh. Okey. So, kita bincang soalan ni satu-satu. Okey, so kita tengok soalan nombor 1. Okey, soalannya rajah 1 menunjukkan 3 bentuk. Yang pertama dalam satu jujukan. Nyatakan bilangan titik. Okey, nyatakan bilangan titik dalam bentuk yang keempat. So bentuk yang pertama, kedua, ketiga. Kalau soalan bahagian A, okey, kita tengok kita cari dia, kita tengok dia punya apa pola. Okey, kita kena tahu pola dia apa. Jadi yang pertama dah 3 titik. Bentuk yang kedua ada berapa titik? Ada 5. Okey, 5 titik. Bentuk yang ketiga ada 7 titik. Okey, so 3, 5, 7. So apa yang kita nampak, kalau awak nampak asalnya ada 3, dia tambah dekat ujung ni. Kiri kanan. Ujung dengan ujung. Yang ini pun dia tambah ujung dengan ujung juga. Jadi maknanya berapa titik dia tambah? Dia tambah 2 titik. So kalau kita nak rujukan yang keempat, nombor yang keempat kat sini. Okay, yang keempat. So kita akan tambah 2 lah. Jawapan dia adalah 9. Okay. Senang je kan? Okay, kita pergi soalan yang kedua. Kalau saya laju sangat bagi tahu kan. Okay, rajah 2 menunjukkan satu jujukan nombor. Tentukan pola bagi jujukan itu. Okay. So kita kena semaklah satu-satu. Kita kena semak nombor ni. Setiap nombor ni kita dapat berapa. Okay, katakanlah dekat sini. Okay. Awak boleh guna, kalau kat sini awak tengok dalam jawapan dia semua dah letak memang nombor dia 1/2. Okay, 1/2. Beza dia ada negatif, yang kedua ada darab. So kita, ataupun lagi satu bahagi. So kita boleh tengok kat sini, kita boleh test satu-satu. Kalau kita darab 1/2, kita dapat tak jawapan ni? 0.48 ni, 0.48 ni kita darab dengan 1/2. Dapat tak jawapan ni? Okay, lepas tu kita ambil nombor ni, kita dapat tak jawapan ni? Okay, kalau kita tak dapat, ya. Ni kertas yang mana? Kertas yang mana? Dalam, kan cikgu bagi dalam modul tu, dalam grup. Oh, okey. Cikgu dalam grup. Okay. Jawapan dia apa tadi? Okay, jawapan dia kalau kita darab ni, kita tak dapat. Darab 1/2 ni tak dapat. Okay, so boleh cuba bahagi pula. Dapat tak? Kalau tak dapat, maknanya itu jujukan dia ni bila kita darab, kita mesti dapat setiap ni sama. Kalau dia darab 1/2, semua mesti pola yang sama 1/2. Kalau kejap darab, lepas tu kejap tambah ke atau kejap nombor yang lain, so tu bukan pola dia.
So untuk jawapan ni pola dia adalah darab negatif 1/2. Negatif 1/2. Okey. So orang tolong copy link hadiran tu. Okey. Pergi next. Okey. Darjah 3 menunjukkan satu jujukan nombor. Okey. Tentukan sebutan kelima dalam rujukan itu. So kita ada 1, 2, 3, 4. So kita nak nombor yang next ni. Okay. So kalau kita tengok kat sini, tadi kita terus cari. Kita tengok darab ke tambah. So kalau tengok, perhatikan dulu kat sini, nombor penyebut. Okay, penyebut kat bawah dia sama je. Sama, 37, 37, 37. Maknanya kita akan tengok nombor yang di atas. Okay, tengok nombor dekat atas, 1, 3, 9, 27. So kalau kita buat 1 darab 3, dapat 3. 3 darab dengan 3, kita dapat 9. So 9 darab dengan 3, kita dapat 27. So maknanya untuk jujukan yang kelima, sebutan kelima, kita kena darab dengan 3 juga. Okay, so sekarang tadi negatif. Negatif ni memang tetap ada. Negatif dengan 37 memang ada kat situ. Jadi kita kena darab dulu nombor di atas. So 27 darab 3, kita akan dapat 81. So dia akan negatif 81/37. Tak ada kan dalam pilihan jawapan. So maknanya kita kena tukar dia kepada nombor. Bercampur lah sebab 81 tu pengangka lebih besar daripada menyebut. So jawapan dia awak boleh tekan kalkulator. So awak akan dapat jawapan dia D. Negatif 27/37. Tengok kat sini, sasar ini A dengan B ni sasar salah lah. So nombor kita 81. Okey. Okey, soalan next. Nombor 4. Cikgu record kan ni? Ha? Cikgu record kan? Ya. Okey. Soalan nombor 4. Okey, antara berikut yang manakah bukan rujukan nombor? Okey, macam mana nak tahu satu rujukan? Sama juga, awak kena semak pola. Kita tengok pola tu sama tak dengan setiap nombor dekat dalam tu rujukan. Yang kita tengok yang pertama, dia nak soalan yang bukan. Kalau yang pertama tu kita dah nampak yang ni tambah 1. Ni tambah berapa? Tak ada. Tambah 1. Tambah 1 ataupun yang ini kita nampak 2, 0 dengan 1 ni kalau kita tambah nombor ni akan dapat nombor seterusnya. 2 nombor ni tambah dapat nombor ni. So yang ini next seterusnya 2 tambah 1 dapat 2. Kalau awak ingat ini rujukan apa namanya? Fibonacci. Yes, Fibonacci. Jadi yang ini memang betul lah kan? Okay, B pun sama juga. Kita kena semak kalau B ni rujukan kan? Kita dapat tambah 3. So kalau nombor C tambah 2. Ni tambah 2. Tapi dekat sini nampak tambah 5. Sini tambah 5 baru dapat 8. Ini tambah berapa ni? So dia tak ada nombor yang sama. So jawapan dia adalah C. Okay. So dah dapat jawapan yang bawah tu, kalau nak semak pun boleh juga. So kita make sure yang C yang mana yang bukan. Okay, nombor 5. Cikgu. Ya. Tapi kenapa B tu 1 tambah 4 jadi 7? 1 tambah 3. Oh, 1 tak tambah faham. 3 dapat 4. 4 tambah 3 dapat 7. Mana 3-nya? Mana 3? Kita yang kena cari pola tu kat mana. Kita yang kena cari pola tu berapa. Ni mesti baru bangun tidur. Mamai ke apa ni? Kelly? Okay. Boleh
Boleh. Fibonacci tu memang kalau awak buat nombor tu tambah 1 dia tu memang awak takkan jumpa. Tapi kalau awak nampak pattern tu sebenarnya dia memang dia adalah jujukan. Sebab awak kena tahulah, kena ingatlah Fibonacci tu memang nombor dia special. Tambah 2 nombor kat depan ni akan dapat nombor seterusnya. Jadi nak dapatkan nombor yang the next number tu, kita tambah 2 nombor dekat depan tu. Okey. So kita pergi soalan nombor 5. Okay. Pola bagi suatu jujukan nombor diberi oleh 3 tambah 4n dengan keadaan n 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Antara berikut yang manakah jujukan nombor itu. So kita nak hasilkan nombor ni, kita kira lah. Kita satu. So kita ambil 3 tambah 4 darab 1. So kita akan dapat berapa? 4 darab 1, 4 tambah 3, so 7. So kalau tengok pilihan jawapan, C dengan D automatik dah salah dah. Macam tu. Okay. So lepas 1, kita ganti dengan 2. So 2, kita dapat 8 tambah 3 daripada 11. Okay, masih sama. Okay, 3 tambah dengan 4 darab 3 sama dengan 12 tambah 3, 15. So kat sini dah dapat beza, jawapan dia adalah A. Perlu nak kira 19 tu, nak kira boleh, tak nak kira pun tak apa. So memang jawapan dia A. Okay. Boleh? Okay, senang je soalan ni. Sempat tak? Sempat Kalau saya laju bagi tahu. Sempat. Okay, next. Kembangkan. Ha? Sempat. Alright, okay. So kembangkan. Macam mana nak kembangkan? Kita darab lah. Okay, darab. So kita kena darab sebab dia ada kurungan. So setiap nombor dekat depan tu kena darab semua nombor di dalam. So negatif PQ darab 1. So akan dapat negatif PQ. So negatif darab negatif positif. PQ darab P. So kita akan dapat P kuasa 2 Q. Kalau tengok pilihan jawapan tak ada sama bentuk macam ni. Tapi awak tengok pilihan jawapan dia bagi P kuasa 2 Q tu duduk kat depan. So kita tukar dulu kedudukan dia. Dia akan jadi P kuasa 2 Q tolak P Q. Okay, bila awak ubah kedudukan, dia punya simbol dekat depan positif atau negatif, dia mesti ikut sekali. Dia bukannya tukar negatif PQ, negatif P kuasa 2Q tambah PQ. Salah. Dia kena kedudukan dia tu ni. Ramai pelajar silap kat situ lah. Kena ikut. Dia punya nombor IC dia tu kena follow. Okay, jadi kalau kita tengok pilihan ni, jawapannya adalah D lah. Okay. Next. Antara berikut, yang manakah tidak boleh difaktorkan? So kita nak tahu yang mana, kita semaklah, kita tengok satu-satu. So P kuasa 2 tolak 1, boleh tak nak faktor? Boleh kan? Okay, sebab kita dapat kuasa 2, lepas tu 1. 1 ni kita boleh tukar jadi 1 kuasa 2. So bila kita tukar jadi 1 kuasa 2, dia akan jadi P tolak 1, P tambah 1. So boleh faktor. Okay, kalau P kuasa 2, soalan yang jawapan B tak boleh guna cara A. Okay, sebab kat belakang tu bukan nombor. So kita boleh keluarkan P. So dia akan jadi P tambah 1. So boleh faktor. Okay, yang kedua, C pun sama. So yang kita boleh keluarkan Q. So dia akan dapat P tolak 1. Okay, soalan D. Okay, D jawapan dia tak boleh faktor. Tak ada nombor yang sama. Kalau nak faktorkan yang macam ni pun tak boleh nak faktor juga. Dia tak akan jumpa jawapan. So jawapannya adalah D lah. Okay. Nombor 8. Okay, nombor 8. Diberi X tolak 4 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah HX tambah K. Tentukan nilai H dan nilai K. So jadi dekat sini kalau tengok kita daripada faktor ni kita nak kembangkan dia.
Okay, so ada cara yang cepat tu, kalau awak ingat, A X tambah C kuasa 2. Okay, so yang pertama sekali awak akan dapat, awak perlu kira adalah AX tu kena kuasa 2. Okay, tambah dengan 2 A CX tambah C kuasa 2. Saya rasa sini bukan C lah, B sini. Okay, B kuasa 2. So maknanya dekat sini kita ada X kuasa 2, kita darab X kuasa 2 tambah dengan, tambah pula. 2 ni kita darab dengan 4, darab negatif, darab X. Jadi kita akan dapat negatif 8X. Okay, last sekali kita akan darab nombor negatif 4 ni kuasa 2. So kalau ditambah 6, 16. So sini jawapan dia akan dapat, jawapannya adalah KA. Okay. Awak kena boleh gunakan, boleh gunakan cara pantas ni kira untuk soalan macam ni. So dia jimat masa daripada awak kembangkan X soalan 4, lepas tu X soalan 4, kira satu ni boleh juga, tak salah pun. Okay, cuma kalau kita nampak pattern macam ni, kita boleh terus guna cara ni. Okay, cara yang ni. Okay, mula-mula ambil yang X kuasa 2 tu darab yang pertama. Yang kedua, setiap nombor ni darab dengan 2. 2 darab dengan negatif 4 darab dengan X. Last sekali baru negatif 4 kuasa 2. Okay. Jadi next. Okay, faktorkan. Senang sangatlah soalan ni. Kadang-kadang kena cari soal susah lagi ni. Okay, 9 faktorkan 9X kuasa 2 tolak 16. Okay, so kita faktorkan lah. Kalau kita tengok dekat sini, 9 dengan 16 bukan dalam sifir yang sama. 9 sifir 3, 16 tu tak ada dalam sifir 3. Jadi kita tak boleh keluarkan 9 dengan 16 ataupun 9 kat depan. So kita kena gantikan dia, tukarkan kepada kuasa 2. So 9 adalah 3 kuasa 2, X kuasa 2 tolak 4 4 kuasa 2. So jadi kita akan dapat 3X tolak 4, 3X tambah 4. So jawapannya B. Okay. Tak jawapan lain dah. Kenapa tak boleh ambil jawapan A? Okay, kalau jawapan A, jawapan dia adalah dua-dua negatif. Dia kalau kita tukarkan kepada kuasa 2, nombor kuasa 2 semuanya, kita mesti dapat satu positif, satu negatif. Okay, positif dua-dua ni pun tak boleh, ni pun tak boleh juga. Salah. Okay. Yang bawah sekali tu memang confirm salah dah lah. Alright. Okay. Antara berikut yang manakah bukan faktor? Sepunya. Bagi 8P Q dan 6P kuasa 2Q. Faktor sepunya maknanya faktor untuk kedua-duanya dan dia sepunya sama. Okay, dia boleh bahagi, kita boleh bahagi dengan nombor 8PQ ni dan kita boleh bahagi dengan P, 6P kuasa 2Q tu kita dapat nombor yang sama. Okay, boleh bahagi. So kalau aku tengok kat sini, awak boleh guna cara ni pun boleh. 8P Q 6P kuasa 2Q. Boleh juga cari faktor satu-satu, bagi 2. Lepas tu bagi berapa lagi. Sampai dapat last kali tu. Ni boleh. Ataupun kalau awak nak cari cepat, awak boleh semak satu-satu. 8PQ boleh tak bagi dengan Q? Boleh. Boleh tak bagi 6P kuasa 2Q tu boleh tak bagi dengan P juga? Okey, boleh. So dua-dua dia faktor. Okey, so ni bukan jawapan dia. 8PQ boleh bagi dengan Q. So kita dapat betul juga yang ni. Yang belakang 6P kuasa 2Q pun betul juga. So ni bukan jawapan dia. So kalau 2PQ pun sama juga. Dua-dua boleh bagi. 8 boleh bagi 2, 6 boleh bagi dengan 2. So dua-dua boleh bagi dengan P dan Q. Dua-dua ada nombor tu, so betul. So jawapan yang salah adalah D. Okay. Kalau guna pembahagian berulang, kita nak cari apa faktor
biasanya nak cari FSTB. FSTB guna cara tu. Okey, soalan nombor 11. Antara berikut, yang manakah mengungkapkan S sebagai perkara rumus? Yang ini tak payah kira, tengok je. Kalau kita nak tahu S sebagai perkara rumus, S tu mesti berada di sebelah, sama ada kiri atau kanan, dia tak ada masalah. Maknanya dia je seorang-seorang duduk sebelah tu. Kalau dia ada nombor dekat dia, so dia ada nombor dengan dia, ni S tu ada nombor, so dia bukan perkara rumus. Maknanya jawapan yang paling tepat adalah A lah. S yang satu je. Kalau yang ini, yang B ni, kenapa bukan? Sebab dia kat belakang dia S juga. So dia tak, belum selesai lah ataupun tak dapat lagi jawapan akhir. So dia bukan perkara rumus. Kalau C ada 3, bukan. S, dia ada kuasa 2, so bukan juga. So yang ini salah. Jawapan dia A. Okay. Soalan nombor 12. Okay, diberi Q tambah 5P sama dengan R. Cari nilai R apabila P sama dengan 2 dan Q sama dengan negatif 3. So kita nak cari R kita dah memang perkara rumus. So maknanya kita ganti terus kat belakang. So R sama dengan Q. Q kita negatif 3 tambah 5P darab 2. Okay, so kita akan dapat negatif 3 tambah dengan 10 negatif, 7. Okay. Soalan 13. Okay, diberi 3U sama dengan 5 tolak V. Ungkapkan V dalam sebutan U. So dia nak jadikan V sebagai perkara rumus. So awak letak, tukarkan rumuskan dia. Kalau V nak tengok dia adalah negatif. So sama ada awak alihkan dia ataupun awak alihkan 5 dulu. Kat sini V tu akan jadi negatif. Ataupun awak boleh pindahkan terus V ni, jadikan dia positif. So kalau kita pindahkan V ni, kita jadikan dia positif, kita boleh tukarkan nombor 3U pergi belakang. Okay, so dah akan jadi V sama dengan 5 tolak 3U. So jawapannya adalah nombor B. Okay, senang je ni. Okey, soalan seterusnya, nyatakan hasil tambah semua sudut pedalaman sebuah poligon yang mempunyai 7 sisi. Okey. So kita dah tahu dia punya sisi tu 7. Kita nak tahu sudut pedalaman dia, kita ada formula N tolak 2 darab 180. So kita 7 tolak 2 darab dengan 180, maknanya 5 darab 180, awak akan dapat jawapan dia 900. So jawapan dia adalah A. Okay. Kalaulah awak tak ingat formula, tak ingat formula dalam exam tu, tak ingat formula sudut pedalaman nak dapat macam mana. So awak boleh cuba bahagi dengan setiap jawapan tu, bahagi dengan 7. Dapat tak jawapan? Tapi saya rasa dapat juga rasanya. So yang ini N tolak 2 darab dengan 180, dia akan dapat dia punya formula ni memang diberi. N tolak 2 darab 180 ni dalam soalan kalau dekat bahagian rumah depan sekali tu memang ada. Okay, kita pergi next. Okay, rajah 4 menunjukkan sebahagian daripada sebuah poligon sekata. So kita nak tahu namakan poligon itu. So kita nak tahu poligon tu, kita tak tahu jumlah dia berapa. So kalau yang ini, kita kena untuk cara paling cepat, kita boleh cari sudut keluaran. Okay, cari sudut keluaran. Sudut keluaran ni bukannya cari sudut di sini, bukan jadi sudut kat luar macam ni. Okay, sudut keluaran kat sini. So sudut keluaran dia adalah 180 tolak dengan 140, so akan dapat 40. So jumlah sudut keluaran untuk semua poligon adalah 360. Jadi kalau kita nak tahu
Maknanya 360 bahagi dengan N, kita akan dapat 40. So macam ni N. So 360 bahagi dengan 40. So akan dapat 9. Kalau 9, namanya adalah nonagon. Okey. Kalau nak cari sudut pedalaman tu, boleh juga. Tapi kena panjang cara. Sudut perluaran tu lagi senang. Lagi cepatlah. Nombor 16. Okey, dalam Raja 5, PQ dan RST, PQR dan RST ialah garis lurus. Okey. Kemudian cari nilai X. Okey. So jadi dekat sini, yang diberi dekat dalam tu adalah 90 sudut dia. So macam mana dapat 54. So 54 jawapan ni kan. Okey, dekat sini kalau awak faham, tak boleh besarkan dah. Okey, dekat sini sebab nilai ni dekat luar. Sudut keluaran. Okey, sini 180 tolak 3x. Kalau kat sini pula 180 tolak 2x. Okey. 180 tolak 3x tambah 180 tolak 2x tambah 90, awak akan dapat 180. Ataupun kita tengok sini, kalau kat sini 60, baki lagi dua sudut ni adalah 90 juga. So maknanya 180 tambah dengan 180 tambah dengan tolak 3x tolak 2x sama dengan 90. Okey, padam jap. Okey. So jadi dekat sini 180 tambah 90 360 tolak dengan 90, sudah dapat 270. Sekejap apa ni? So 360 tolak 90 sama dengan 5x. So 360 tolak dengan 90, awak dapat 270 sama dengan 5x. Jadi x sama dengan 270 bahagi dengan 5. So jawapannya adalah 54. Okey. 54. Okey. Ada masalah tak sampai sini? Tak ada? Ada. Okey. Kita pergi next, soalan 17. Dalam Raja 6, RST ialah garis lurus. Okey, cari nilai X. Okey. So dekat sini dia bagi 110, dah bagi sini 90. So kita cari nilai dekat sini 180 tolak dengan 95. So kat sini dapat 85. So jadi nak cari nilai X sama dengan 360. Macam tahu 360 sebab dia sisi 4. Okey, 360 tolak 110 tolak dengan 90 tolak 85. So akan dapat jawapannya adalah 70. Senang banget je ni. Okey. Soalan nombor 18. Raja 7 menunjukkan sebuah heksagon sekata. So cari nilai X. Okay, jadi kat sini kalian tengok dia kata dia adalah heksagon. Heksagon tu merujuk kepada
1, 2, 3, 4, 5 kan. Ya, 5 sisi ni. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tahu heksagon tu ada 6 sisi. Jadi kita cari jumlah sudut dekat sini. Jumlah sini. Okay, jumlah sinilah. Jadi 6 sisi tadi 6 tolak 2, so 4 darab dengan 180. So jumlah untuk heksagon adalah 720. So kita bahagi dengan 6. So kita dapat satu sisi tu bagi dengan 6, kita akan dapat 120. Okey. Sebab dia kata dia adalah heksagon sekata, bermakna ini adalah paksi simetri lah, paksi tengah. Okey. So dekat sini kita dah dapat 120, kita bahagi dengan 2, so kita dapat nilai S dia adalah 60. Soalan 19, P dan Q ialah dua titik pada lilitan sebuah bulatan. Garis lurus PQ membahagikan bulatan itu kepada dua bahagian yang berlainan saiz. Namakan garis lurus PQ. Kata PQ ni dua titik pada lilitan. So ada bulatan, dari titik. Okay. Satu P, satu Q. So dia kata garis PQ tu akan membagi bulatan dua bertempat. Maknanya dia kalau kita tengok faham, dia akan jadi macam ni lah. Sebab dia kata bahagian yang berbeza. Kalau dia duduk kat tengah-tengah atau kita lalu dekat pusat, dia akan bahagi bulatan tu pada dua bahagian yang sama. So kat sini jawapan dia adalah perentas. Okay, sebab apa bukan sektor? Okay, sebab dia nak namakan garis lurus PQ, nama garis lurus. Bukan nama kawasan. Kalau diameter dengan jari memang salah. Kalau dia kata sama, baru boleh diameter. Jari memang salah. Okay. Soalan 20. Okay, Raja 8 menunjukkan satu bulatan berpusat O, OWQ. Okay, OWQ dan OVT masing-masing ialah pembahagi dua sama serenjang. Bagi garis lurus PWR, okay, SVU. Diberi PR ialah 16, WQ, okay, kita label. So ni 16 sampai ujung. Ni PR. Okay. WQ, okay, yang sini atas ni, ini adalah 4. Okay. Dan OV sama dengan OW. So dekat sini nilai dia sama. Okay. Hitung panjang dalam cm, nilai BU. Okay. Dia ada bagi tak jari kat sini? Dia tak ada bagi jari kan? Okay. Jadi kita tahu tadi dia kata dia adalah pembahagi dua sama senjang. Kalau dia pembahagi dua sama senjang, maknanya sudut dekat sini 90 darjah. So kat sini 90 darjah bermakna saiz dekat sini adalah sama. Okay. So mana tadi? Jadi kat sini 16, so kat sini adalah 8. So kita ke yang pertama sekali, kita kena cari nilai. Sorry kejap. Dia kata membahagikan. So maknanya dekat sini kita nak UV. UV ni samalah dengan panjang yang ni. Sebab apa? Tak payah kira. Okay, sebab dia kata dua-dua tu pembahagi sama serenjang. Dan dia kata kat sini, mana tadi? Mana ayat dia kata? PR 16 WQ adalah 4, OV sama. Okay, sebab dia kata kat sini, OV dengan OW tu sama. Bermakna panjang untuk U sampai S tu akan sama dengan PR. So, jadi kalau kita dah dapat dekat PW tu, kita dah dapat 8. Kat sini akan jadi sama lah. Sama. Kenapa saya bunyi ni?
Sekejap Okay, jawapan dia kat sini 8. So, jawapan dia adalah C. Okay. Ada soalan nak tanya? Boleh kita teruskan? Boleh. Boleh. Awak jawab dah ke bahagian B? Belum. Belum jawab? Saya pun belum jawab soalan ni, jadi kita jawab sama-sama Okey. Kita masih jawab soalan bahagian A je. Okey, so soalan 21. Soalnya sebutan pertama dan kedua satu jujukan nombor masing-masing adalah 01. Sebutan seterusnya diperoleh dengan menambah dua sebutan sebelumnya. Soalan pertama, namakan jujukan nombor itu. So nombornya adalah nama jujukan. Mula 01. Lepas tu nak dapat nombor sebelumnya dia kata kita akan tambah nombor 2 sebelumnya. So dapat 1. Kalau kita nak nombor lagi kita akan dapat 2. Kemudian 3, 5. Kalau awak nampak ni bentuk dia pattern apa ni? Nombor Fibonacci. Nombor Fibonacci. Ejaan tu jangan salah. Dah keluar plan dah. Kalau salah eja, salah ke cikgu? Kalau salah eja dia kata awak ni belajar dengan siapa? Kalau nama ni dia kena betul, dia tak boleh salah lah. Okey, jika jujukan nombor itu mempunyai 7 sebutan, nyatakan 3 sebutan yang terakhir. 3 sebutan terakhir maknanya saya dah buat tadi 2, 4, 6. Okey, saya nak tambah lagi satu. Satu lagi dapat dia 8. Sebenarnya kita ada 7, dia nak 3 sebutan terakhir, jawapannya yang belakang ni lah. So jawapan dia akan dapat 3, 5, 8. Okey. Kalau tengok pada markah dia 3. Jadi maknanya setiap nombor yang awak buat tu akan dapat 1 markah. Okey. Nombor 22A, lengkapkan langkah kerja di ruang jawapan. Okey, so dekat sini kita tengok, kita kena kembangkan dia. So bila kembangkan yang pertama, kita dapat 2x darab x dapat 2x kuasa 2. Itu dah. So step yang kedua, kita akan darab belakang. So 2x tambah 5. So kita akan dapat 10x. Sebab x dah ada kat luar dan nombor tu depan dia positif, memang nombor tu positif. Jadi kat 10 tu kita tulis yang ni je lah. Dalam tu hanya tulis 10. Okay. So yang kedua, next kita akan darab dengan negatif 3 darab x. Kita sebenarnya dapat negatif 3x. X dah ada dekat belakang. Tapi awak tengok dekat sini. So dia adalah positif. Jadi awak perlu tulis negatif 3. Nak letak kurungan boleh, tak letak kurungan pun boleh kot saya rasa. Macam tu. Okey, yang belakang sekali memang akan dapat negatif 15. So jadi dekat sini kalau tengok bawah, dia permudahkan. Okay, dia permudahkan kotak 2 ni. So 10x tolak dengan 3x dia akan dapat 7x. So jawapan dia macam tu. Kalau dekat sini tadi, katakanlah kenapa saya saya nak tekankan yang kat sini. Kalau jawapan dia negatif, katakan dalam soalan tu dia ubah, dia tukar dekat sini, jawapan dia nilai dia negatif. So nombor yang awak tulis kat dalam jawapan, dalam kotak ni 3. Jangan letak negatif 3. So awak kena make sure, awak kena tengok dulu pilihan jawapan yang dia bagi tu, dia letak positif ke negatif kat depan. Kalau yang ni dia tak positif kan, so kat dalam ni negatif 3 lah, memang dia negatif. Jangan letak 10x, letak negatif 3x. X sudah ada kat luar. So nanti jawapan awak akan salah. Okay, soalan B. Tentukan faktor sepunya terbesar bagi 20x dan 25x kuasa 2. Faktor sepunya terbesar. Maknanya kita boleh buat cara pembahagian berulang.
So kita buat 20x 25 x kuasa 2. So kita buat bahagian ulang. So, apa nombor yang boleh bahagi dulu? Okay, katakanlah awak nak cari x dulu. So 20x bagi x, awak dah tinggal 20. 25 x kuasa 2 bagi x akan dapat 25 x. X dah tak boleh dah. Kat depan dah tak ada x lagi satu. Jadi kita kena bahagi dengan sifir 5. Okay, sifir 5. Okay, so 20 bagi 5 dapat 4. 25 bagi 5 akan dapat 5. So tak ada nombor dah boleh bahagi. So dia nak FFTB seperti kat sini. So yang ni kena darab. So jawapannya adalah 5. Okay, FFTB nya jawapan 5. Okay, boleh. Boleh kita pergi next sekarang tak sempat salin. Boleh cikgu. Boleh. Okay, tandakan right pada pernyataan yang benar, pangkah pada pernyataan yang salah. So yang pertama, yang ini dia tanya tentang tajuk dia nak tahu perkara rumus. Okay. Adakah yang pertama tu jawapannya perkara rumus? P perkara rumus. Betul ke salah? Apa jawapan dia? A tu, dia kata P adalah perkara rumus. Betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Sebab ada negatif. Pandai. Sebab ada negatif. Kalau dia tak ada negatif, betul dah tu kan? Yang kedua, dia kata B perkara rumus. B Betul. perkara rumus. Betul lah. C, Salah. kenapa salah? Sebab ada W juga kat belakang dia. Sebab ada W kat belakang. Nampak macam dah betul dah, tengok kat belakang dia ketak. 23. 23. Betul. D, Betul. betul. Perkara rumus ni tak kisah dia duduk belah kiri ke, duduk sebelah kanan ke. Yang penting dia adalah dia saja dan dia tak ada nilai dia mesti positif lah. Dia tak boleh negatif perkara rumus. Soalan seterusnya, padankan setiap poligon dengan namanya. Dia bagi dekat sini. Yang pertama, semua poligon sekata P. Poligon sekata P, sudut keluaran dia 45. Sudut keluaran, semua sudut keluarannya adalah 45. Maknanya, kalau kita nak tahu, kita kena cari 360 bahagi dengan 45. So, kita dapat berapa sisi? So, kita akan dapat 8. 8 sisi. Kalau 8 sisi namanya adalah oktagon. Poligon sekata Q. Sudut pedalaman dan sudut keluaran adalah sama saiz. Maknanya sudut pedalaman, sudut keluaran ni sama saiz, maknanya 180 bahagi 2. So kita akan dapat 90. 90. Jadi kalau kita kira 360 bahagi dengan 90, kita dapat 4. Maknanya segi 4 sama. Segi 4 sama kan. Kemudian sudut pedalaman adalah 120. Sudut pedalaman 120. Jadi sudut keluaran dia kita akan dapat 60. Kalau sudut pedalaman dia 120, jadi sudut keluaran dia akan dapat 60. So 360 bagi dengan 60, awak dapat 6. So kalau 6, heksagon ke pentagon? Hexagon. Alright, soalan B, nyatakan. Tanda right pada poligon yang sekata. So, manakah poligon yang sekata? Jawapannya
hanya ada satu. Kenapa? Sebab ada satu markah. Jadi awak hanya perlu pilih salah satu saja. Tapi kat dua-dua tu dia ada salib. Yang X tu ada salib juga. Yang Y tu pun ada salib juga. So macam mana nak tahu dia macam mana jawapan dia? Yang Jawapan dia? pentagon. Ha? Pentagon kan. Pentagon. Ni. Y. Kenapa X tu bukan? Sebab dia punya sudut tak sama. Sudut dia tak sama. Betul. So jawapan dia kat sini, jadi awak kena tengok tu bukan tengok kepada kalau sama ni, kita tengok ada tanda salib tu maknanya sama-sama kan. Kalau untuk soalan ni dia tak jadi sama. So kita kena tengok daripada segi dia punya bentuk tu lah. Dengan sudut dia. Okay. Dan satu lagi jawapan dia kat sini, dia hanya letak satu markah, maknanya pilihan jawapan tu satu je. Okay, soalan bulatan. Dia kata, dengan menggunakan huruf pada raja, lengkapkan jadual di bawah. So dia nak cari mana perentas minor, mana sektor major. Perentas. Perentas minor mana? Perentas minor P. Sektor major. Sektor major. Okay. Kenapa tak boleh ambil Q? Sebab dia nak sektor. Sektor tu dia datang dari mana? Dia mesti kena pada pusat bulatan. Kalau yang tu yang sebelah tu dia akan jadi namanya yang ini bukan sektor, namanya tembeling. Okay, tembeling kalau yang ni. Okay, kalau dia adalah perentas, luas je kita akan panggil tembeling. Kalau sektor ni dia mesti kena pada dekat pusat bulatan. Okay, pergi next. Okay, Raja 10 menunjukkan sebuah bulatan berpusat O, OWQ. OWQ dan PWR adalah garis lurus. OW adalah 20. Sini 20. PWR adalah 42. Okay, panjang ni. Okay, 42. Okay. Jadi OK tu adalah jejari. Lengkapkan langkah kejuruan jawapan untuk mencari jejari bulatan. So, jadi dekat sini dia guna kaedah teorem Pythagoras. Sini 20. So kat sini kalau dah ada sudut ni maknanya kiri kanan akan dapat nilai sama. So kat sini 42 bahagi 2 awak akan dapat 21. So jadi sebelah ni 21. Jadi kita tahu jejari saya sambungkan bola lawan lain. So dekat sini jejari juga kan. So kalau sini 20, kita nak cari jejari ni. So kita akan kira teorem Pythagoras. Okay, sebabkan jejari ni adalah hypotenuse, so kita akan tambah. So nombor kita nak tambah adalah 21 kuasa 2 tambah 20. Tak kisahlah 20 kat depan ke 20 kat belakang tu tak ada masalah. Jadi next tu dia dah tambahkan dalam tu 22 kuasa 2. So kira terus kat dalam tu awak akan dapat 841. Barulah punca kuasa 2. 841 dapat jawapan dia 20. Okay. Lepas tu kita pergi next. Soalan bahagian C. Sempat tak tadi? Dah ke? Sempat. Ada soalan tadi? Ada. Kalau soalan bulatan ni soalan yang ni memang famous. Soalan tentang perentas ni memang famous. Jadi awak kena ingat kalau disebut dia adalah serenjang dengan perentas, dia automatik
dia punya jarak dekat sini akan jadi sama. Tu awak kena ingat. Lepas tu jari tak semestinya tengok pandang jari daripada sini. Kalau tengok sini yang pening lah. Jadi sini pun jari. Sini pun jari juga. Kena faham yang tu. Okay. So kita pergi seterusnya. Soalan 26A1. Okay, tentukan pola bagi setiap rujukan nombor dengan menggunakan nombor. Menggunakan nombor tu maksudnya jawapan awak kena bagi tambah 2 ke, tolak 2 ke, jarak 2 ke, bahagi dengan 2 ke. Ni nombor lah maksud dia. Okay, jadi so kita tengok yang pertama. Kita nampak kalau kita tambah 2 dengan 5 maknanya kita dapat tambah 3. Tambah 3. Sini pun dapat tambah 3, dapat 8. Tambah 3 lagi dapat 11. So maknanya betul lah pola dia adalah tambah. Okay. So yang kedua, kalau kita nak tambah besar sangat. Okay, kalau kita darab, okay, nombor dia tu makin lama makin kecil dan jarak beza tu jauh. Jadi mungkin bahagi. Okay, kalau 256 bahagi dengan 128, awak akan dapat bahagi 2. Dapat 2. So 128 bahagi 2 dapat 64. 64 bahagi 2 dapat 32. So jawapan dia adalah bahagi 2. Okay, nyatakan sebutan ke-6, 5 dan ke-6 bagi rujukan nombor pertama. Di mana ni soalan ni? Nyatakan sebutan ke-5 dan ke-6 bagi rujukan nombor pertama. Okey, dia nak rujukan yang ni. Yang ni. Kemudian kita dah tahu dia tambah 3, dia nak nombor yang ke-5 dan nombor ke-6. Nombor kat atas tu dah ada 4. Jadi the next numbernya adalah 11 tambah 3. Jawapannya 14. So yang kedua 14 tambah 3. So akan dapat 17. Jawapan dia. Nombor mana tu? Okey. Boleh eh? Okey, kita pergi seterusnya. Okey, yang ini soalan tadi tentang nombor segitiga Pascal. Okay, hitung nilai P dan Q. Okay, ingat ke macam mana segitiga Pascal? So, macam mana dapat nombor P? Apa jawapan P? Siapa boleh bagi jawapan? Ingat tak segitiga Pascal tu macam mana? 4. Okay, macam mana dapat 4 ni? 5. Jadi awak kena tahu pattern segitiga Pascal tu. So pattern segitiga Pascal tu kalau kita tambah 2 dia akan nombor tu turun bawah dia ini. Tambah 2 ni dapat 5 kan? P tambah 1 awak akan dapat 5 dekat bawah. So jawapan dia dekat situ adalah 4 lah. P nak tambah 1 dapat 5. So P tu akan dapat 4. Kalau Q pula sama macam tadi kan? So dia akan sini dia akan dapat jawapan ni, dia akan tambah. So kalau 6 ni dia dapatnya 5 ni tambah dengan 1 kat sini. Dapat 6. Yang ujung ni dia akan dapat ujung tu memang satu-satu. So, jadi Q ni kita akan tambah dengan 10 tambah 5. Jawapannya adalah 15. Kalau awak tak ingat macam mana pattern segitiga Pascal, awak kena cari pola, yang ada kaitan kalau awak tak ingat lah. Kalau awak ingat dia punya macam mana pattern segitiga Pascal tu, senang nak jawab.
Okay. Kalau awak ingat segitiga Pascal, hujung dia kat tepi dan kiri dan kanan hujung sekali, nombor dia memang akan satu. Kat sini ni maknanya sebelah sini ada nombor lagi, ada nombor lagi, ada nombor lagi. Sebab tu dia tak jadi nombor satu-satu. Okay. Okay, next. Darjah 12 menunjukkan 4 sebutan yang pertama suatu jujukan nombor 9, 5, 1, negatif 3. Jika hasil tambah semua sebutan dalam jujukan nombor itu ialah negatif 21, cari bilangan sebutan jujukan nombor itu. Okay, yang pertama sekali awak kena tahu adalah pola dia. So kena cari dulu pola dulu. Okay, pola dia adalah tolak 4 kan? 9 tolak dengan 4 dapat 5. Tolak 4 lagi dapat 1. Tolak 4 lagi dapat negatif 3. So pola dia negatif 1. So pertama negatif 1 pula. Pola dia negatif 4. Okay, sekarang ni dia kata hasil tambah semua sebutan. Kita tambah sebutan dia, kita akan dapat negatif 21. So bilangan sebutan jujukan itu berapa? So kita nak tahu berapa nombor yang ada kat sini. Kita cari dulu jujukan seterusnya dulu. So selepas 9, 5, 1, negatif 3. Kita cari dulu next sebutan. Sebab kita nak kena dapatkan jujukan dia dulu. Okay, negatif 3 tolak dengan 4 akan dapat negatif 7. Negatif 7 tolak 4 dapat negatif 11. Tolak 4 lagi dapat negatif 15. Tolak 4 lagi dapat negatif 19. Okay, kalau nak sambung boleh kita berhenti dulu kat sini, kita nak tengok. Sekarang kita nak tahu berapa bilangan sebutan jujukan tu kalau kita tambah. Sebab dia kata hasil tambah semua sekali dapat jawapan dia negatif 21. So kalau kita tengok 9, kalau 9 tambah sini, kita tak dapat negatif kan? Okay. Kalau yang ini akan tak dapat negatif, saya akan dapat positif, kita tambah yang ini. So 9 tambah dengan 5, tambah 1, tambah dengan negatif 3, awak akan dapat jawapan dia 12. Baru dapat 12, maknanya awak tak dapat lagi jawapan dia negatif 21. Okay, jadi kat sini kita kena tambah lagi. Kalau kita ambil 4 tadi, so cuba kita buat ambil ini dengan sampai negatif 7. Kalau ambil sampai negatif 7, awak akan dapat hasil tambah dia 5. Tak dapat lagi. Okey, tambah dengan yang ini. So, tadi 12. Sampai sini 12 kan. So 9 tambah 5 tambah 1 tambah negatif 3 tambah dengan negatif 7. Awak dapat kat sini 5. Hasil kita tak dapat. So kalau kita tambah dengan nombor 15. Tambah dengan nombor 15 terus. Okey, 9 tambah 5 tambah 1 tambah negatif 3. Okey, tambah negatif 7 tambah negatif 11 tambah dengan negatif 15. So akan dapat jawapan ini dapat negatif 21. So berapa bilangan sebutan dia? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sebutan dia ada 7. Jawapan sekali itu 7 sebutan. Okay. Ada nak tanya? Boleh? Boleh. Kelly ada Kelly? Sempat salin? Saya tak sempat salin. Ada. Okey, kalau macam mana nak tahu kat sini ada 4 markah kan. So 1 markah. Jawapan akhir ni memang 1 lah, markah lagi 1. So 2 lagi markah tu dia akan tengok jalan kerja awak tunjuk. Sebab tahu awak kena tunjuk macam mana awak dapat jawapan dia tu 7. Awak jangan tiba-tiba come out jawapan dia 7. So awak buatlah cara macam mana pun, tambah setiap 1 ke, awak tambah sikit-sikit sampai awak dapat jawapan dia negatif 21. Tunjuk
Dia macam kita nampak dia macam ayat ni dah juga. Cuba jaya. Tapi tak boleh terus tunjuk jawapan dia, 7 terus macam tu. Jadi awak kena tunjuk. Lagi 2 markah tu dia akan tengok dekat mana awak dapatkan jawapan 7. Okey. Soalan 27. Satu. Simplify. Pemudahkan. Pemudahkan yang ni ungkapan algebra. So kalau tengok dekat sini pertama sekali, dia adalah pecahan. Kalau pecahan, nak selesaikan, kita kena buat step macam pecahan. Maknanya sekarang ni penyebutnya tak sama. Kalau penyebut tak sama, kita samakan penyebut dulu. So kalau 3 dengan 12, daripada awak boleh darab 3 darab 12, 12 darab 3 boleh. So nombor tu akan jadi besar. Tapi kalau saya nak nombor yang lebih kecil, saya nak tengok apa kaitan 3 dengan 12, saya akan jadikan nombor bawah tu adalah 12. So kalau nombor bawah tu adalah 12, so saya sebelah kanan dah dapat 12, so kat sebelah kiri saja yang kena darab dengan 3 pula. Darab dengan 4. So bawah darab 4, atas semua akan darab dengan 4. So dia akan dapat 8x tolak x. So jawapannya akan dapat 7x bahagi 12. So 7x per 12. Tak boleh pemudahkan lagi. Kalau dia boleh pemudahkan, kena pemudahkan. Okay. So itu jawapan dia. Jawapan lain dah. Sebuah markah. 1 markah je. Okay. Kembangkan. So kembangkan. Kita darab sajalah kat dalam. So akan dapat jawapan dia 4x kuasa 2 tolak 6x y. Dah dapat jawapan. Kenapa pula 4 masa sini? Salah. 2. 2x kuasa 2 tolak 6x y. Okay. Boleh Okay, next. Okay, faktorkan. So, macam mana nak faktorkan? Okay, kalau kita nak faktorkan, sekarang ni dia tak ada apa kata? Tak ada nombor yang sama. Kalau kita nak faktorkan, contohnya kita ada 2x kuasa 2 tambah dengan x. So kita ada x yang sama kiri kanan, depan belakang. So kat sini tak ada. So apa step pertama yang kita kena buat? Kita kena kembangkan dulu semua sekali. Okay, kita kembangkan semua sekali. Kita akan dapat x kuasa 2. X kuasa 2 tambah x tambah 1 tolak. Yang belakang tu kita akan kembangkan semua sekali ni. So dia akan jadi negatif, so sebenarnya tambah x kuasa 2 tolak 7x tolak 13. So pemudahkan dulu. Okay, pemudahkan. So dia akan jadi x kuasa 2 ada 2 x kuasa 2, so 2 x kuasa 2. Okay, x tambah dengan x. Okay. X dengan negatif 7x. So dia akan dapat kat situ negatif 6x. Okay, so 1 tambah dengan negatif 3. 1 tolak 13. So dapat negatif 12. Salah ke? Negatif. Apa yang salah? Okay, sorry. Sini salah. Masya Allah. Ini salah ni. Patutnya dapat tambah 2x. Okay. So kat sini jawapan dia adalah negatif 5x. Okay, betul. So, negatif 12. Kat sini, awak boleh guna kalkulator. Equation. Equation tu. Terus dapat jawapan dia. Ataupun awak buat pendaraban. Darab silang. Okay, darab silang. Di sini 2x kuasa 2
Sebelahnya negatif 12. Ujung sekali sebelah kanan negatif 5x. Okay, so apa nombor nak dapat 2x kuasa 2, kita akan darab dengan x, darab x sebab ada 2. Tak kisahlah atas ke bawah. So 2x darab dengan x. Nombor 12. Okay, apa nombor yang nak dapatkan 12? Dan dia mesti boleh darab di sebelah belakang. 5x tu. So kat sini kita ada banyak nombor. 1 darab 12 pun 12. 6 darab 2 pun 12. 3 darab 4 pun 12. So kena pilih mana nombor yang sesuai. Katakanlah saya ambil nombor 3 dengan 4. Okay, 3 dengan 4. Kalau saya darab, okay, kita akan darab silang. Okay, lepas tu kan ni, kena tengok pula dia negatif. Kalau negatif, dia boleh jadi, dia punya jawapan tu, dia mesti satu tambah, satu tolak, satu negatif, satu positif. Okay, tak tahu yang mana positif dan mana negatif, kita boleh terapkan error. Okay, katakan kat sini, kita akan darab dia, kita darab silang kat sini. 2x darab dengan 4, so akan dapat sini negatif 6x. So dekat sini 3. Apa cikgu pergi salah je ni. Negatif 8x. So kat sini dapat positif 3x. So jawapan dia akan dapat negatif 5. So betul lah. Kalau okay, macam mana saya tahu sama mana positif dan mana negatif tu, saya teka je, saya agak-agak je. Okay, kalau katakanlah awak dapat kat sini negatif, sini positif, awak tak dapatkan jawapan dia kat sini. Awak akan dapat jawapan dia kat sini positif 15. Positif 5. Okay, jadi maknanya kalau kat sini tak dapat, saya bertukar je lah kat sini. So, sebenarnya dia lebih kepada trial and error kat sini. Bila kita nak baca jawapan, kita tak baca jawapan dia macam ni. Tak baca jawapan dia macam tu. Okay, jawapan dia mesti ambil dekat sini. Okay, pasangan dia. Nak darab yang sebelah kanan tadi tu memang kena silang. So jawapan dia adalah 2x tambah 3 x tolak 4. Itu jawapan dia. Okay, boleh? Okay, kalau guna kalkulator, boleh juga. Sama je. So yang ini, kaedah ni, awak buat ke, awak tak buat, tunjuk atau tak tunjuk, dia tak ada bagi markah apa-apa. Kalau awak tak ada jawapan, tak ada yang ini pun, tak ada dalam kerja ni pun, awak boleh dapat markah juga. Janjian ni betul. Okay. Dah ke? Dah salin? Cikgu, kalau guna Ya. kalkulator macam mana? Kalau guna kalkulator, saya tak saya tak ada kalkulator nak tunjuk. Macam mana nak tunjuk? Sebab kalkulator saya ada kalkulator macam ni. Yang mana bukan saintifik macam awak. Nanti tak boleh nak guna dia punya, tak boleh nak guna tu. Sekejap saya cari kalkulator. Awak pergi dekat equation tu. Equation tu ambil degree, ambil 2. Equation yang mana? Dah. Equation yang mana? Mode. Tengok dekat mode. Mode tu tekan sampai keluar EQN. Dia kena keluar EQN. Tu equation. Lepas tu ambil ke kanan, ambil degree. Ambil degree 2. Macam mana? Ada? Wah, 2. Dah. Akan 2 cikgu. Okey, lepas tu masukkan nombor. So masukkan nombor, dia punya nombor tu ABC tu, dia A tu untuk X kuasa 2. Jadi X kuasa 2 awak tu nombor dia 2. So masuk 2. Okay, lepas tu B tu masuk negatif 5. C masuk negatif 12. Okay, lepas tu dapat jawapan berapa? Cuba baca.
Apa jawapan yang awak dapat? Cuba bacakan jawapan tu. Dapat puluhan ke? Alamak. Ha? Dapat tak? Tak dapat? Cikgu. Ha? Cikgu tak dapat lah. Tak faham. Tak faham. Tak. Tadi yang sampai step saya tu, bagi saya jawapan yang awak dapat. Ya, cikgu. Apa nama benda Awak tu? dapat puluhan kan, betul tak? Eh, Okey. Bagi saya jawapan puluhan tu apa? 2.466. Panjang sangat. Tukar jadi pecahan. Tukar pecahan. Kita dia buat tanya soal. Kejap. Saya jumpa kalkulator. Kejap saya tunjuk. Mana tak? Kenapa saya tak boleh tukar perpecahan? Kejap. Macam mana nak tukar? Okey, sini. Kejap. Okey. Awak nampak tak? Kalkulator saya. Nampak kalkulator saya? Nampak. Okey, siapa yang tak nampak tu awak kena pin dekat gambar saya tu Okey. So, kat sini awak kena ambil degree. Saya ni dah ambil degree tu kan. Okey. Sekejap. Yang first time guna ni, tak reti juga ni. So, kena ambil question ni yang mana. Apa kalkulator yang macam ni ya? Question tu ambil yang mana? Alamak cikgu, first time guna kalkulator ni. Sekejap Macam mana saya nak dapatkan tu ya? Note ke? Tak ada lah. Tak boleh tunjuk. Sekejap. Okey, sekejap. Okey, ni. Okey, so yang ni ambil equation. Lepas tu ambil degree 2. Okey, masukkan nombor tadi. Nombor dia berapa tadi? Lupa dah. Apa jawapan tadi? 2 kan? Okey, lepas tu B tu negatif 5. Kuasa 2 tak payah. Apa? Kuasa 2 tu untuk X tu tak payah. Macam mana nak reset calculator? Reset calculator tu ambil tu je. Tekan mode. Tekan mode 3. Tekan mode tu ambil 3. Tekan sama dengan. Ataupun ambil je tekan je mode ambil 1 pun boleh. Apa dia Ami? Yang kuasa 2 tu tak payah. Tak payah. Sebab dia nak nilai ABC. ABC tu merujuk pada perkali A tu berkali bagi X kuasa 2. Jadi kita akan ambil A saja. Nombor je. Okay, kalau dia ada positif dan negatif kena masukkan. So tadi B tu dia negatif kan, negatif 5. So negatif 5 tu kena masuk. So sekarang ni C apa tadi yang masih? Terlupa dah. Lepas C apa? Negatif 12. Negatif 12. Okay. Okay.
Satu jawapan tu dapat 4. Satu lagi awak akan dapat negatif 1.5 kan. Okay, yang 4 ni, okay, catat dulu, kena catat. So ni 1.5 ni, kita tukar jadi pecahan. Tapi kita tak nak nombor bercampur, so kita akan jadikan dia sebagai negatif 3.2. So ni jawapan dia. Okay, sekarang ni saya kena, okay, saya tunjuk kat sini. Mana? Okay. Okay, saya bagi kat sini Tadi kita dapat 1x tu sama dengan 4. Satu lagi x sama dengan negatif 3/2. Okay. Bila awak dapat jawapan sini, macam mana saya nak tukar jadi bentuk ni? Okay, nak tukar jadi bentuk tu. Okay, kalau x tu jawapan dia 4, dia punya nombor dekat dalam equation tu akan jadi positif. Kalau kat sini positif, ni positif kan? Kat dalam ni akan jadi negatif. Sini akan jadi negatif. So, kita punya jawapan dia sebenarnya macam ni lah. Bila kita dapat jawapan daripada kalkulator, jawapan dia macam ni sebenarnya. So, kita yang belakang ni kita akan dapat negatif 4 kan? 4. So, dia akan jadi negatif. Sebab jawapan dia akan dapat positif. Sebab kalau kita pemudahkan, dia sama dengan kosong. So X tolak 4 sama dengan kosong. So akan X sama dengan 4. Macam ni. Dalam kalkulator tu dia sebenarnya dia samakan equation tu sebagai sama dengan kosong. Sebab tu jawapan dia terus dapat 4. Tapi sebab kita nak jawapan dalam bentuk pemfakturan lagi, so kita kena terbalikkan dia. Kalau dia positif, dia punya jawapan tu akan jadi negatif. Kalau jawapan kita dapat negatif, untuk pemfakturan tu akan dapat negatif. Positif. Balik dah cakap. Okey, kalau yang ini, sebab tu kena tukar jadi pecahan. Pecahan tu pula mesti ambil pecahan tak wajar. Tak boleh ambil 1/2. Susah tulis. Jadi negatif 3/2 ni dia adalah yang 3 ni dekat sini. Negatif tu yang positif. 2 tu dekat depan. Okey, bila kita buat kita samakan dengan kosong, kita akan dapat 2x sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3/2. Okey. Ini kalau awak belajar kata 4, awak akan masuk tajuk fungsi kuadratik, dia memang akan kira sampai sini. Dia akan kira sampai sini. So, bila awak jumpa jawapan macam ni, apa yang awak perlu buat adalah awak tukarkan dia punya positif negatif tu. Faham tak? Jelas tak? Faham tak? Ke tak faham? Ataupun kita ambil contoh lain yang lebih senang. Ambil contoh lain yang lebih senang. Katakanlah X kuasa 2. Sekejap saya soalan. Cari soalan dan jawab. Sekejap saya soalan. Okey, cuba awak kira. Okey, saya ada X kuasa 2. Sekejap mana ni? Start presenting. Ni soalan saya. X kuasa 2 tambah 2X tolak 8. Awak cari pemfakturan gunakan kaedah tadi tu. Siapa awak dapat? Guna calculator. Guna yang equation tadi. Jadi dekat sini A dia untuk X kuasa 2 nombor tak ada. Apa nombor dia? Nombor kat sini yang tak ada ni nombor 1 Masuk 1, B tu masukkan 2, C tu masuk negatif 8.
So apa jawapan awak dapat? X1 2. X1 dapat 2. Lagi satu? 2 Negatif. positif kan? Okey. Lagi satu? Negatif 4. Okey, dapat negatif 4. So tadi negatif jadi positif. Yang tadi positif jadi negatif. Dapat jawapan. Dah dapat jawapan dia. Kalau kita kembangkan balik pun, kita akan dapat jawapan ni juga. Akan dapat sama dekat atas tu. Okey, kalau jawapan dalam kalkulator tu awak dapat jawapan dia positif, saya akan tulis kat situ jadi negatif. Positif 2 dapat negatif 2. Okay, yang susahnya adalah bila jawapan tadi awak dapat bentuk pecahan. Pecahan ni je yang confuse sikit. Selain pada nombor pecahan tu, senang je. Kalau dapat perpuluhan, tukar pada pecahan. Yang atas ni, yang 3 ni akan duduk sebelah kanan. Yang bawah ni akan duduk dekat depan. So yang negatif ni akan jadi dekat sini positif. Tu je cara dia. Okay, boleh? Dia kalau nak guna kalkulator ni, dia kena banyak lagi praktis. Baru boleh dapat macam mana nak dapat cepat lah. Tapi sebenarnya guna kalkulator memang lagi cepat. Okay, boleh? Ada lagi nak tanya? Dapat tak? Awak sepatutnya boleh gunakan kalkulator tu. Kenapa Aimi? Ada apa? Tak ada apa. Tak ada apa-apa cikgu. Okay. Boleh? Boleh tak Alia? Boleh cikgu. Faham ke tak faham ni? Amira? Ya cikgu. Kita nak habiskan semuanya hari ni. Apa dia? Tengah? Boleh. Kita nak habiskan semuanya hari ni ke? Habiskan hari ni. Nak kat satu ni. Terus tak buat. Sempat tak salin? Nak salin lagi ke? Okay, kita boleh pergi seterusnya. Okay, boleh pergi next? Boleh. Tak muat ni lah, banyak sangat suara kena padam ni. Okay, soalan seterusnya. Ajar 13 terdiri daripada 2 buah segi 4 tepat. Diberi luas seluruh ajar adalah X kuasa 2 tambah 5X tambah 6. Tentukan nilai X. Okay, so dia kata dia adalah segi 4 tepat. Jadi dekat sini, sudut dia tu mestilah Singapura darjah kat situ bermakna yang ini X, ini pun X lah. Okay. So kat sini Y, sini pun Y. So kat sini pun samalah. X tambah 2. So kita dapatkan dia punya persamaan. Jadi yang pertama ni, awak boleh kira satu-satu ni jadikan A, ni jadi B tambah 2 ataupun kita kira je bentuk semua sekali. So kalau panjang ni daripada ujung sampai ujung kita akan dapat X tambah Y. So kita ada dekat sini X tambah 2 darab dengan X tambah Y. So kita akan dapat sama dengan X kuasa 2 tambah 5X tambah 6. So jadi kat sini kita tengok yang depan dulu. So okay, yang sebelah kiri dulu. So X kuasa 2 tambah dengan X Y tambah dengan 2X tambah 2Y. Jadi kalau kita tengok X kuasa 2 salah. X kuasa 2 tambah XY betul kan?
Jadi dekat sini macam mana kita nak pemudahkan. Okey. So dekat sini X kuasa 2 tambah ini 2Y. Okey, dekat tengah ni kena tambah. So kita akan dapat dia adalah 2 tambah Y X. Okay. Faham tak? Nombor ni dia ibarat seperti yang X ni, yang XY ni, Y ni adalah nombor. Okay, kalau yang X yang belakang ni pula 2X ni, 2 adalah nombor dia. So bila kita nak tambah X dengan X tu, kita akan tambah lah Y tambah 2 tu jadi 2 tambah Y X. Okay, yang belakang tu 2X. Jadi kat sini kita nak cari nilai Y kan? Okay. Mana dah? So kalau awak tengok dekat sini, dia sebenarnya dah sama dah. So dekat bawah ni, ini X kuasa 2. So kat sini tambah 5X. Yang ni tambah 6. 6 kat bawah ni. So yang ini, yang ini. Okay, awak boleh ambil, katakanlah kita ambil 2Y sama dengan 6. So kita akan dapat Y sama dengan 6 bahagi 2 dapat 3. Kalau kita nak ambil 2 tambah Y, kita ambil 2 tambah Y sama dengan 5. So Y kita akan dapat 5 tolak 2 sama dengan 3. Jadi mana-mana nombor yang awak nak ambil nombor ni pun boleh, nak ambil 2Y pun boleh. Dia akan dapat jawapan sama. So salah satu je lah. So jawapan dia Y sama dengan 3. Boleh? Faham? Ada nak tanya? Tak ada. Okay. Okay, kita pergi next soalan. Okay, kalau tak faham tanya nanti saya shock sendiri pula ni. Nara tak dengar, tak nampak muka ni. Okay, soalan seterusnya tentukan perkara rumus. Apa perkara rumusnya? So, perkara rumusnya adalah T. T. Huruf T. Kena kira ke? Kena kira ke? Ayah. Ayah. Ayah dia tanya je. So janganlah lebih-lebih tunjuk overconfident, tunjukkanlah kerja pula. Dia tanya tu je. Okay. Ungkapkan P sebagai perkara. Ini baru nak tukar. P jadi perkara rumus. Soalan tadi, soalan dia asalnya Q. Tolak P kuasa 2 sama dengan T. So kita nak sekarang ni P. So P kita P kuasa 2. So P negatif. P tu mesti jadikan positif dulu. So P kuasa 2 positif. So kita akan alihkan, dia akan jadi Q tolak T. So kalau kuasa 2 kita alihkan, kita akan jadi punca kuasa. So P sama dengan punca kuasa 2 Q tolak T. Okay, dah dapat jawapan. Okay. Ni satu markah, ini satu markah. Ya? Cikgu. Yep. Ha. Yang kuasa Ya, apa dia? yang kuasa 2 tu pindah dekat sebelah Ya. Oh maksudnya P tu tak payah ada lagi lah kuasa 2. Tak payah buat punca Ya. kuasa 2 jugalah. Tak payah. Oh, Dia kalau macam mana? Kalau yang awak buat dua-dua punca kuasa 2 tu, dia kat sini. Punca kuasa 2, punca kuasa 2. Punca kuasa 2 dengan kuasa 2 ni dia akan mati. Oh. Macam tu. So kalau ataupun kalau nak shortcut, maknanya dua kuasa 2 ni kita terus alihkan dia. So dia tu dapat yang main bawah lah. Macam tu. Oh, okay. Kalau punca kuasa 2 kita alihkan dia akan batal balik jadi kuasa 2. Oh, okay. 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 Yang penting kalau jadi perkara rumus mesti positif. Kalau dia negatif tak boleh. Okay, soalan seterusnya. Okay.
Halaman 14 menunjukkan kedudukan seekor ikan di dalam laut. Okay, ikan, ada aras laut, so jarak dia sampai dasar tu Q dan P daripada aras laut. Ungkapkan kedudukan ikan itu S dalam sebutan P dan Q. So apa yang kita boleh ungkapkan kat sini? Apa persamaan yang kita boleh buat? Macam mana buat? Macam mana? Ada yang boleh dapat jawapan? Aimi dapat jawapan tak Aimi? Tak. Soleha. Dapat tak Aimi? Tak. Tak Tak dapat. dapat. Soleha. Soleha ada tak Soleha? Tak ada Soleha. Aisyah ada Aisyah. Aisyah? Aisyah ada tak? Ada. Ada Aisyah jawab. Cepatlah mana Aisyah. Cikgu dah Hmm? dah dapat. Macam mana? S sama dengan negatif P tambah Q. Macam mana dapat S sama dengan negatif P tambah Q? Macam mana Aimi? Negatif P tu sebab dia dasar. Dah dapat. Jadi soalannya S tu kat mana sebenarnya? S tu. Dia kata ungkapkan kedudukan ikan itu S. Mana kedudukan dia tu adalah kedudukan dia daripada aras laut. Ni kat sini. S ni. Kita nak tengok ikan tu, kita tengok daripada atas laut tu kan. Okey, jadi dekat sini nak dapatkan S tu, maknanya kita ada P sama dengan S tambah Q. Sekarang ni kita nak S. Kan? S tu sebagai perkara rumus. So S sama dengan akan jadi mana ni? Saya pula yang salah ni. Salah saya ni. S sama dengan negatif P tambah Q. Q dekat situ. Sekejap. Macam mana ini tadi, Mi? Sekejap. Lambat pula nak bikin ni. Aimi, kenapa tadi dapat jawapan tu? Sebab yang tu kan dia punya arah yang
panjang tu. Lepas tu dia bagi yang dekat yang belah bawah, dia nak yang belah atas tu. Saya tak dengar apa dia. Yang P tu kan dia punya panjang yang semua sekali tu. Lepas Okey. tu dia dah bagi yang belah bawah dia nak yang belah atas tu. Lepas Ha, tu yang tu? tu tambahkan dengan yang tu baru dapatlah atas tu. Betul ke budak ni? Entahlah, saya faham tapi tak tahu nak cakap macam mana. Ada. Sekejap ya. Manalah saya sekejap. Okey, sekejap eh. Aduh, tak kira lagi, tak jawab lagi. Okey, dah dapat dah. Okey, boleh dengar? Hello? Ya. Okey. Kenapa dapat jawapan macam ni? Sebab dia aras laut. So kalau nilai dia P, dia sebenarnya dia adalah negatif P. Okey, kalau Q pula dia akan jadi negatif Q. Maknanya S tu akan dapat negatif S. Jadi kita tahu P tu panjang daripada atas ke bawah, dia adalah hasil tambah. S dengan Q dapat P. Jadi kita ada P negatif P sama dengan negatif S tambah negatif Q. Maknanya dapat negatif Q lah. Okay. So kita nak sekarang ni S. So S kita akan jadi positif bermakna negatif P. S positif kan. Negatif. Salah saya ni. Salah juga. Dah cikgu dah tak nak fikir dah ni. Ini akan dapat jawapan dia positif Q juga. Tapi jawapan dia akan jadi sebenarnya tambah juga. Oh tak boleh. Salah ni salah. Okey, tu maksudnya dia suruh kita berhentilah, tak larat dah. Bolehlah kita stop kat sini dulu. Nanti saya fikir macam mana nak dapat. Tak boleh datang dah. Tak boleh nak fikir lagi apa dia. Okay, cikgu. Okey, ada lagi tak nak ni? Nak tanya soalan sebelum ni? Tak ada. Tak ada Okay, jadi next class. Oh, banyak lagi ni. Next class kita sambung. So nanti kalau soalan, ada lagi soalan yang baru nanti saya bagi. So yang untuk sekarang ni buat sampai habislah. Kita sambung next class. Tapi saya ingat hari Rabu malam saya nak buat quiz. Okay, nanti saya bagi tahu tajuk apa, bab mana yang saya nak buat quiz. Saya ingat nak buat tajuk yang belum lagi quiz. Tajuk bab 13 belum kan? Nanti saya bagi tahu 13 ke ataupun tajuk lain. Saya akan buat quiz tu Rabu malam pukul 9. Setengah jam. So nanti saya bagi link. Kita jawab. Okay? Boleh Kuisnya cikgu, bukan ya. form. Tak. Bukan Google Meet. Saya akan bagi link untuk jawab quiz je. Google Form. Ya, Google Form. Maknanya ada satu masa 30 minit 9 sampai 9.30. Siapa yang lambat Banyak nanti ke soalan? saya buat.
Nanti saya beritahulah banyak-banyak soalan. Okey? Okay. Okey. Terus malam tu tak ada kelas kan? Ha? Tak malam. Rabu malam tak ada kan? Semalam? Rabu malam. Oh, tak ada. Rabu depan. Rabu kelas kita Jumaat kan? So hari Tak Rabu kot. malam tu saya nak Tak buat ada quiz. kot. Tak ada 9 sampai 9:30. Okey? Okey. Okey. Kita berhenti kat sini. Terima kasih. Sorry ya. Dah tak boleh jawab soalan ni. Lalu Dah semua dah isi kadidah dah. Dah. Assalamualaikum. Thank you, cikgu. Selamat. Terima kasih, cikgu.